bila kita cakap tentang happy, of course semua orang nak happy, semua orang always nak be positive, okay. Tapi kita sebagai manusia pasti akan lalui keperitan hidup, kesusahan, kesedihan, terluka, sebagainya kan. So bagi saya, kita jangan berharap selalu bahagia, dan kita jangan berfikir bahawa kesedihan itu selamanya. Okay, for me, bagi saya, bahagia dan sedih, derita dan kebahagiaan itu bukannya satu perkara yang jauh ya, yang ini langit ini bumi, bahagia itu sini. Sebenarnya bagi saya, bahagia dan derita itu adalah seperti saudara. Ia satu saudara, ada connection adik-beradik itu situ. Sebab definitely kita akan lalui benda tu. Ada penderitaan, ada kesedihan. Maksud penderitaan kat sini akan lalui, sebenarnya penderitaan yang kita mungkin nampak fizikal, tapi kebanyakan sekarang penderitaan tu dari segi emosi, dari segi banyak dalaman tau, banyak mainan dalaman. Itu di antara kita kata itu adalah penderitaan yang sangat makan dalam tau. So bagi saya, penderitaan ke kebahagiaan ke itu adalah sebenarnya saudara mara dalam kehidupan kita. Dia bukan jauh beza. Okey, you nak kena kebahagiaan tu di sini, penderitaan tu di sini. Tak, sebenarnya dia saudara mara, sama je dia terjalin. Okey, bila kita rasa sakit, bila kita rasa derita, sebenarnya benda itulah yang mampu menyedarkan kita dengan hal-hal apa yang akan kita praktiskan di masa depan, hal-hal tentang bahaya yang mungkin akan terjadi, kemungkinan apa yang akan berlaku. So benda-benda penderitaan apa yang kita lalui, penderitaan kesakitan tu lah yang akan bawa kita untuk belajar untuk kita lebih baik, untuk kita ke arah jalan untuk kebahagiaan. So okay, apa I nak cakap ni, penderitaan. Okey, sekejap sebenarnya ada tulis a few point kat sini, okey. Sebenarnya bila kita masuk dalam penderitaan, kesedihan, kesusahan, kita jangan terlalu cepat untuk fikir bahawa kita nak lari ataupun kita nak buang penderitaan dan kesengsaraan tu tau. Benda tu tak akan boleh berlaku dalam sekelip mata, sepantas macam tu tak boleh. Sebenarnya bagi I, cara yang paling penting adalah kita fokus. Kita dalam susah ni, dalam keadaan penderitaan ke, kesakitan ke, kesedihan ke, terluka, kecewa bercinta ke, perniagaan jatuh ke, hari ni makan nasi dengan kicap ke, kita rasa sedih sangat dengan kehidupan kita. Sebenarnya kita jangan terlalu emosi, jangan terlalu tumpu kepada penderitaan itu. Bagi saya sebenarnya apa yang kita perlu adalah kita fokus pada diri kita. Macam mana kita nak buat lepas ni? Apa yang kita nak bangkit? Diri kita nak bawa ke mana? Itu sebenarnya yang saya rasa kita perlu pandai nak switch the mood. Kita pandai switch the mood, kita pandai kawal emosi, walaupun benda ini sangat susah. Derita kita nak lalui itu derita yang kita lalui itu memang berlaku, tetapi untuk kita kawal emosi, especially bahagian mental kita ni, sangat susah. Sebab tu kadang-kadang kalau orang yang tak tahan, dia akan jumpa pakar-pakar lah untuk dapatkan khidmat nasihat ke, untuk dapatkan rujukan ke. Saya rasa macam mana kita handle macam mana kita handle situasi tu betul. Tapi betul, sebab kita tak boleh lari daripada penderitaan, kita tak boleh lari daripada masalah. So kita kena handle diri kita dulu, baru kita go with the flow untuk benda-benda lain. Okey? Ada orang kata kalau kesedihan tu kadang-kadang kan dia orang suka simpan tau. Dia orang tak suka kongsi. Dia orang tak suka tonjolkan. Macamlah dekat Facebook ke Instagram ke semua. Maizal, hai. Okey, bila dekat Facebook, bila dekat social media, ataupun kalau kita keluarlah jumpa kawan-kawan, kadang-kadang ada setengah daripada kita yang suka disimpan kat dalam. Dia tak suka bercakap apa penderitaan dia lalu, kesedihan. Tapi bagi saya, saya jenis seorang yang akan, kalau ada kesedihan, ada
ada yang berlaku lah dalam konflik ke apa benda, kebanyakan selalunya saya jenis yang akan berkongsi. Dan berkongsi itu tidak semestinya saya berkongsi dengan sesiapa saja. So maksudnya saya akan berkongsi sebab tu bila kita dalam hidup ni kita kena tahu kawan mana yang kawan untuk huha-huha gembira, kawan mana yang akan ada bila ada, kawan mana yang boleh bersedih bersama dan dia boleh jadi pendengar yang baik. So bagi saya bila ada penderitaan kebahagiaan tu, at least kita kena kongsi. Tapi kita bukannya memberi mereka beban ataupun masalah penderitaan yang kita lalui ini satu beban pula kat mereka. Bukan, itu kita tidak mahu menjadikan mereka pula merasakan tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah kita. Tidak sama sekali. Masalah yang kita lalui hanya kita saja yang boleh menyelesaikan dia. Okey, sebenarnya bila kita dalam derita ni kita kena banyak-banyak lebih bertenang. Okey, kita kena banyak lebih bertenang, kita kena tengok balik apa yang telah berlaku. Okey, maka dan kebanyakan setiap masa kita kena nasihat diri kita balik. Kita kena nasihat diri kita balik dan barulah kita meditasi tu sepatutnya memanglah kalau kita baru penderitaan ni, meditasi tu sangat penting, iaitu kita kena bersama dengan pencipta kita lah. So bila kita duduk, kita muhasabah diri kita dengan Allah SWT, so baru dari situ kita bukan saja minta pertolongan dia, tapi kita membawa kepada unsur-unsur positif dalam diri kita. Okey, sebab bagi saya kalau penderitaan yang kita lalui itu sebenarnya kita tak mau lama-lama. Kita nak benda tu sekejap je. Biarlah dia kekal dalam kita itu sekejap je. Lepas tu minta pergilah jauh-jauh. Okey, tapi dengan doa, insya-Allah, tapi tak cukup. Doa saja tak cukup. You kena ada usaha untuk diri sendiri. Sebab tu saya kata paling penting dalam diri sendiri. Okey, ni apa, pengisian rohani pun penting juga bagi mana juga pakar diagnosis. Ya, betul. Kadang-kadang mereka nampak manis, dalam hati siapa yang tahu. Ya, betul. Dalam hati tiada yang siapa yang tahu. Tapi kalau kita duk simpan benda tu, lama-lama dia boleh menjadi meletup. So kalau ada masalah penderitaan dalam jiwa ke, dalam kehidupan ke, kalau boleh kongsi dengan orang rapat. Sebenarnya kalau you ada masalah, kalau you adalah yang you lalui dalam kehidupan, kalau you tak cakap, siapa tak tahu? Husband you yang tidur sebelah katil pun, kalau you tak cakap kata you ada masalah dari segi apa saja, mampu dah dia nak tahu. Kadang-kadang dia pun tidak boleh baca akal fikiran you. So benda-benda ni kadang-kadang sebab tu saya cakap kata kita perlu bercakap, kita perlu luahkan benda-benda tu. So kadang-kadang kalau kita perlu menangis, kita nangislah.